9, 8, 7. Belum lagi, sekejap betul. Okey, go Tan. Live Ya. Lagi 10 saat. Okey. Haji Azmi dah live tu. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya mengizinkan dan merezekikan kita untuk sekali lagi bertemu secara online dalam rancangan mingguan kita iaitu Dai Korporat. Dan alhamdulillah pada petang yang penuh keberkatan ini di penghujung bulan Ramadan ini kita akan mengupas tajuk yang sangat contemporary, sangat menjadi perbualan hangat di kalangan industri-industri bukan saja di Malaysia tapi juga di seluruh dunia, iaitu berkaitan dengan era IR 4.0, Industrial Revolution 4.0, dan tajuk khas yang kita akan kupas pada petang ini yang bertajuk pemimpin profesional ke era IR 4.0. Jadi insya-Allah untuk mengupas tajuk yang sangat terkini ini bersama kita ialah seorang pendakwah bebas yang terkenal yang kita kenali sebagai Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Qadir, juga dikenali sebagai Imam Muda Hafiz, untuk mengupas tajuk yang kita utarakan pada petang ini. Pertama sekali, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat. Dah siap masakan untuk berbuka puasa hari ini, Ustaz? Tadi tengah masak, ini stop siap. Ustaz ni handover. Hari-hari Ustaz masak. Baik Ustaz. Jadi untuk membuka perbincangan kita pada petang penuh keberkatan ini, tajuk kita ialah pemimpin profesional ke era IR 4.0. Walaupun tajuk ini agak moden dan contemporary, dan kita bukan nak minta ustaz mengupas secara teknikal berkaitan dengan IR 4.0, tapi sudut kupasan dan perbincangan kita nanti ialah berkaitan dengan sudut pandang Islam, maslahah umat Islam, dan juga kepimpinan dalam Islam dalam menyambut dan menangani era IR 4.0 ini. Yang bagi Ustaz, bila cakap pasal IR 4.0 ini, ianya adalah ledakan teknologi. Dan 4.0 mana ledakan gelombang yang keempat. Gelombang pertama bila tenaga elektrik dan juga tenaga dapat dihasilkan secara banyak, dan itu adalah ledakan yang pertama. Ledakan yang kedua, hasil daripada tenaga yang banyak itu, tenaga elektrik yang luas itu, tersebarlah industri-industri perkilangan, pemakanan, perindustrian, dan juga perlombongan dan macam-macam, yang menggunakan banyak tenaga-tenaga berat dan juga mesin-mesin yang berat. Itu adalah ledakan yang kedua. Kemudian ledakan yang ketiga ialah bila tenaga kerja dan buruh ini ditukar daripada manusia kepada robot, kepada mesin, kepada jentera, dan juga kepada sistem komputeran. Dan kali ini bertukar pula ke era dan juga gelombang keempat, di mana dalam kata mudahnya, kalau dulu perkara yang mustahil, sekarang ni dan yang ke depan dia tidak akan jadi mustahil lagi. Dan kalau dulu proses pembuatan, proses perkhidmatan itu lambat dan kita terpaksa menunggu lama, tetapi akan datang ini segalanya akan menjadi sangat pantas, sangat mudah dan sangat lancar, dan kadang-kadang tak terfikir oleh kita yang ini akan berlaku. Baik, yang pada Ustaz, ini semua adalah dihasilkan daripada ledakan teknologi yang baru yang berpandukan kepada teknologi maklumat, yang berpandukan kepada data analytics dan juga berpandukan kepada artificial intelligence. Jadi teknologi ini bukan sesuatu yang baru dalam dunia ini. Kalau kita tengok jauh ke belakang, di zaman Nabi-Nabi lagi sudah ada teknologinya. Zaman Nabi Nuh dengan teknologi pembuatan kapalnya, zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman, kemudian diterusi dengan zaman Rasulullah dan seterusnya dengan zaman Khalifah Rashidin, dan kemudian sampailah kepada zaman pemerintahan Islam yang lain. Semuanya sudah melalui zaman-zaman teknologi itu. Dan sekarang kita nak melangkah ke era zaman teknologi yang baru dipanggil IR 4.0. Soalannya Ustaz, bagaimana seorang Muslim yang profesional kena melihat ledakan teknologi ini daripada perspektif dan kacamata Islam,
Dan bagaimana Islam sendiri melihat teknologi ini agar kita tidak ketinggalan dalam arus pemodenan, arus kebangkitan dan arus kemudahan dalam fasa kehidupan kita yang makin mendatang ini. Dipersilakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Azmi sebagai menjadi host ataupun pengacara pada kuliah kita pada petang ini, yakni perbincangan kita berkenaan dengan satu tajuk yang begitu besar yang saya rasakan amat wajar untuk masyarakat, terutamanya masyarakat yang hidup di zaman IT, serba teknologi pada hari ini, kerana kita sudah pun dulu kita pernah membuat gagasan wawasan 2020 dan sekarang ni kita sudah pun berada pada era itu, dan sepatutnya kita perlu sebagai umat Islam secara umumnya perlu melihat kepada 10 hingga 15 tahun di masa yang hadapan. Ini adalah merupakan salah satu daripada gagasan daripada ayat Al-Quranul Karim melalui firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi cara kita nak memahami takwa ini pun kita kena betulkan balik ya Ustaz Azmi ya. Banyak orang faham takwa tu dalam konteks yang begitu sempit, yang mana mereka memahami takwa hanya sekadar pada amal ibadah, hanya sekadar pada perkara halal dan haram, hanya terbatas kepada perkara-perkara yang melibatkan tentang muamalat seharian di antara sesama manusia. Tetapi kita juga perlu melihat lunas untuk kita memahami takwa itu dalam kita memikirkan kebajikan dan kita memikirkan manfaat dan kita memikirkan maslahat dan menolak sebarang mudarat yang mendatang walaupun dalam tempoh yang masih jauh, iaitu tempoh 10 tahun ataupun 20 tahun yang mendatang ini. Terutamanya kita sekarang ini berada dalam era zaman teknologi yang banyak kebanyakannya kita pada hari ini berinteraksi dengan sistem, berinteraksi dengan komputer, berinteraksi dengan mesin dan sebagainya. Maka wajar umat Islam memberikan penekanan melalui gagasan dalam ayat Quran yang saya bacakan tadi, lighad. Walaupun ulama tafsirkan ghad ini maknanya hari kiamat, hari kematian, tetapi tidak mustahil juga kita boleh memahami maknanya Islam juga menekankan tentang soal untuk kita mengambil kepedulian dan cakna kita kepada apakah produktiviti yang perlu digembelingkan oleh masyarakat umat Islam secara keseluruhannya dalam mendepani isu yang berkaitan dengan teknologi semasa pada hari ini. Okey, itu sekadar mukadimahnya. Kalau kita lihat, saya rasa seluruh warga Muslim yang berkerjaya dan juga kepada kalangan golongan usahawan, para Muslim dan Muslimah, mereka perlu melihat mulai zaman ini tentang dimensi teknologi yang perlu kita lahirkan ataupun yang perlu kita ciptakan untuk mendatangkan manfaat yang begitu besar kepada umat Islam secara umumnya dan kepada seluruh umat manusia secara amnya di masa akan datang, supaya umat Islam menjadi satu umat yang kita kata bukan sebagai pengguna tetapi umat yang menjadi pencipta, yakni umat pereka. Ini berdasarkan, kalau kita lihat sebenarnya Islam dia tidak anti kepada teknologi. Islam tidak anti pada teknologi. Apa dalilnya? Pertama kita tengok wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi SAW adalah Iqra. Dan Allah mengulangi perkataan Iqra itu sebanyak 2 kali di dalam wahyu yang pertama. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan kemudian Iqra wa rabbukal akram. Dan ulama di kalangan para ulama tafsir juga membahaskan kenapa perlu diulangi perkataan itu. Sebahagiannya menyebutkan kerana bila kita membaca sesuatu dengan secara berulang-ulangan, ia akan menatijahkan kefahaman dan dia akan menatijahkan ketajaman fikiran yang menjadi asbab kepada daya reka cipta yang terhasil daripada kefahaman itu.
Dekat sini menunjukkan pada kita bahawasanya Islam adalah agama yang tidak anti kepada penemuan teknologi dan penemuan sains dan sebagainya. Bahkan Islam bergerak. Islam yang menjadi pemula yang menggerakkan ilmu-ilmu ini hingga ilmu-ilmu itu muncul melalui bukti-bukti pendalilan faktanya, iaitu kita lihat banyak tokoh-tokoh ilmuwan yang silam yang menerajui ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu kimia, ilmu-ilmu perubatan dan juga ilmu geografi, ilmu kosmologi dan sebagainya. Ramai daripada kalangan tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang saya akan sebutkan nanti. Yang keduanya, kalau kita lihat yang menariknya, Allah Ta'ala sebut dalam ayat Al-Quran juga melalui surah Al-Qalam. Juga Allah Ta'ala juga sebut juga dalam surah Ar-Rahman, iaitu 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu juga Allah sebut dalam surah Al-Alaq dan juga dalam surah Al-Qalam sendiri. Dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-Qalam. Yang menunjukkan pada kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bukan menekankan tentang soal ilmu. Ilmu kita boleh dapat melalui bacaan, melalui kajian. Ya, sebab itu Islam menggalakkan umat Islam menjadi umat yang membaca kerana kita adalah agama ilmu. Quran adalah merupakan kitab ilmu. Jadi umat Islam perlu menjadi umat yang berilmu. Tapi malangnya saya baca dalam satu kajian di negara Arab menunjukkan masyarakat Arab baca dalam setahun tidak melebihi daripada 4 muka surat. Maksudnya setahun dia orang baca 4 muka je. Itu pun tak tahu 4 muka tu apa yang dia baca, kan? Itu kajian secara realitinya membuktikan demikian, ya. Okey, kemudian kita balik semula tadi. Yang menariknya bukan sekadar Allah mengajar Nabi Adam wa'allama Adam al-asma. Bukan sekadar mengajarnya Allah tentang penekanan soal ilmu. Tetapi yang menariknya Allah mengajar tentang penulisan. Penulisan inilah sebenarnya dia berkait dengan teknologi. Kerana macam mana kita nak simpan data ilmu? Allah suruh kita cari ilmu dengan membaca. Ya, betul. Memang kita perlu kaji, kita perlu membaca dan kita simpan ilmu itu di dalam akal kita dan hati. Tapi bila seseorang yang empunya ilmu tu mati meninggal dunia, dia perlu fikirkan bagaimana dia nak menyebarkan dan mengembangkan ilmu yang ada, kebolehan yang ada pada dirinya, daya cipta yang ada, kebijaksanaan dia itu dan daya ciptanya itu, macam mana dia nak kembangkan agar ia menjadi satu legasi yang memberi manfaat kepada generasi umat di kemudian hari. Sebab itu Allah juga menyebutkan Allah mengajar manusia tentang Al-Qalam. Al-Qalam ni adalah satu teknologi yang Allah Ta'ala ajar supaya manusia dapat kembangkan ilmu. Kalau ulama tokoh-tokoh silam, cendekiawan, ilmuwan yang terdahulu yang hebat-hebat, mereka semua simpan data mereka dalam akal mereka, tak macam kita sekarang ni, tak mampu macam tu. Tetapi mereka tak bercukup dengan begitu, mereka bahkan menulis. Dan bahkan perkembangan ilmu penulisan itu berubah daripada zaman demi zaman, fasa demi fasa, sehingga sekarang ni kita kena memikirkan tentang bagaimana kita nak mengumpul semua data-data maklumat yang sahih, yang benar di dalam satu sistem. Yang saya rasakan pada hari ini, saya rasa semua masyarakat pada hari ini, dulu kita hidup dengan menelaah kitab, ya. Kita bawa kitab, kita junjung kitab. Tapi hari ini masyarakat kita nak beli kitab, kemudian nak bawa kitab, kemudian dia kena fikir logistik nak simpan kitab pula. Rumah kita bukan besar, rumah orang besar tak apalah, kan. Tapi rumah orang kecil-kecil ni dia nak susun kitab, nak simpan kat mana kitab dia? Kan? Itu pun satu benda yang perlu difikirkan oleh umat Islam pada zaman hari ini. Nak bawa pergi masjid, bawa kitab, kadang-kadang tertinggal kitab, kadang-kadang kena curi kitab tu. Jadi kita perlu fikirkan satu ruang yang membawa kemudahan kepada orang untuk mencintai ilmu dengan kita mengadakan satu apps misalnya, atau satu ruang alam maya atau yang seumpama dengannya, yang mana dimuatkan padanya semua kitab-kitab yang mudah untuk orang baca di mana-mana sahaja. Jadi kita boleh wujudkan budaya membaca ini dengan lebih mudah, supaya orang tak ada alasan dah dulu tak nak baca sebab apa? Kena bawa buku leceh, dia kata berat, kadang tertinggal. Tapi sekarang ni dia buka handphone,
ada apps yang tertentu dia boleh rujuk fatwa, dia boleh rujuk tentang ilmu fiqh, dia boleh merujuk tentang ilmu ba'aqidah melalui kitab-kitab yang mu'tabar, yang menjadi kita panggil sebagai silibus pembelajaran itu dengan lebih mudah. Kenapa kita tak manfaatkan teknologi ini supaya ia menjadikan umat Islam kembali kepada gagasan Al-Quran itu sebagai umat yang mencintai ilmu dan umat yang sentiasa berpengetahuan, berinformatif, dan juga umat yang sentiasa menjadi umat yang memimpin, bukan umat yang dipimpin. Ini juga satu benda yang saya rasakan amat penting untuk kita kembali umat Islam merenungkan tentang hal-hal ini. Ya. Terima kasih Ustaz. Satu kupasan yang menarik untuk membuka ruang perbincangan berkaitan sudut pandang Islam berkaitan dengan teknologi. Jadi Ustaz kupas tadi daripada surah Al-Hasyr, tak silap saya, berkaitan jihad. Walaupun pada asalnya ayat itu merujuk kepada hari kiamat, tapi Ustaz kupas menunjukkan bahawa pentingnya kita memandang ke depan dan buat persediaan untuk masa ke depan itu, dan ianya bertolak daripada kefahaman ilmu dan bagaimana ilmu itu memberi manfaat dan kita simpan supaya ia jadi manfaat untuk generasi yang akan datang. Jadi bermakna Islam tidak memandang sepi dan memandang sinis berkaitan dengan teknologi sebab ianya adalah seiring dengan perkembangan dunia dan zaman. Dan juga ianya satu keperluan sebab dunia sekarang makin pantas dan teknologi ini membuatkan umat Islam sendiri menjadi semakin mencari-cari keselesaan. Segalanya nak keselesaan. Makan nak selesa, pergi bank nak cepat, semua nak pantas. Nak bawa kereta pun kalau boleh, nak cari jalan yang paling tak jam, itu dia guna Waze, macam-macam. Jadi Ustaz, bila manusia semakin lama semakin nakkan keselesaan, dia mungkin akan memberi impak yang negatif kepada tasawuf Islam itu sendiri, kepada gambaran kepada Islam itu sendiri. Saya buat andaiannya begini, kalau semasa internet dimulakan di dunia sekitar 15 tahun dahulu, ramai orang daripada berbagai sudut pandang merasa risau dengan terbukanya alam maya yang dengan dunia internet. Mereka jadi risau mungkin generasi muda akan terdedah dengan gejala-gejala yang tak dapat dibendung. Teknologi ketika itu merisaukan disebabkan teknologi tak dapat dibendung. Jadi sama juga sekarang dengan IR 4.0, di mana manusia terus mencari keselesaan, kemudahan dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka akan meninggalkan perkara-perkara yang dianggap penting dalam kehidupan sebagai seorang Islam, terutama dari sudut akidah, dari sudut syariah, maupun juga dari sudut akhlak. Contohnya majlis ilmu ataupun solat berjamaah yang secara fadilatnya terbaiknya dilakukan di tempatnya, di taman-taman syurganya itu, di surau dan juga di masjid. Tapi juga ada kemungkinan tidak dengan IR 4.0, orang akan cari cara lebih mudah lagi supaya berjemaah itu boleh dibuat di rumah seolah-olah mereka bersama-sama di tempat lain ketika sembahyang itu dilakukan. Ya. Jadi bagaimana kita nak membina benteng-benteng ini Ustaz agar dalam kita begitu gairah menuju ke depan dengan teknologi yang baru ini, kita masih lagi dapat memelihara perkara-perkara yang asas dan pokok dalam ajaran Islam, terutama dalam menjaga akidah kita, menjaga syariah dan ibadah kita, dan terutamanya menjaga akhlak kita. Sebab teknologi baru ini nanti akan betul-betul mencabar akhlak dan adab kemanusiaan sama kita. Sebab kita bukan lagi mungkin bercakap sama sini, tapi kita bercakap menggunakan alat. Suasana ini kita dapat lihat dalam industri pekerjaan Ustaz, di mana generasi yang baru yang terlampau sering menggunakan gadget, mereka ni dah hilang norma-norma yang positif dalam kehidupan. Dalam mengucap terima kasih pun dah jadi malas. Terima kasih dah jadi malas. Nak tanya apa khabar kepada orang lain pun dah jadi malas sebab dah terbiasa menaik. Kan ini saya katakan ia akan memberi kesan kepada adab dan juga kehidupan manusia bila kita melangkah ke era ini. Bagaimana Islam nak membendung benda ini? Silakan. Okey, baik, terima kasih kepada Ustaz Azmi atas soalan. Tadi sebenarnya ada banyak juga perkara yang saya nak sampaikan ya. Mungkin boleh kemudian saya akan cuba jawab soalan tu. Saya nak buka pekung sikit. Yang pertama ya, kita nak kena faham bahawasanya agama Islam ni adalah agama yang anti kepada sifat ummiyah, iaitu sifat buta huruf.
Jadi bagi saya realiti pada hari ini, Islam dia berjalan sejajar dan selaras dengan era zaman. Kerana perutusan Nabi SAW itu adalah untuk rahmatan lil alamin. Jadi saya tengok kalau Islam anti juga kepada buta huruf. Dalam konteks zaman dulu orang buta huruf tak pandai membaca, menulis dan mengira. Tapi konteks kita zaman sekarang yang buta huruf tu dia buta huruf terhadap teknologi. Kerana bila kita ketinggalan di sudut teknologi, jadi musuh akan menguasai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak minta orang Islam agar mereka melihat ledakan kepada ideologi teknologi ini adalah merupakan satu anugerah Allah yang wajar untuk disyukuri, bukan dikufuri. Ya, maknanya dimanfaatkan, bukan dibiarkan. Jangan kita kata ni bukan daripada Islam, jadi kita tak perlu berusaha untuk menambah baikkan teknologi kita sesama orang Islam. Ya, kalau tidak kita akan selamanya tertinggal dan akan jatuh ke belakang. Ya. Kemudian dalam masa yang sama kalau kita lihat Islam ni dia adalah bersifat agama yang membawa objektif kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Islam ni dia agama yang menyeru kepada memudahkan kerja orang. Bahkan kalau kita memudahkan kerja orang lain juga satu ibadah. Jadi kenapa tidak kita mengambil teknologi yang sedia ada dengan mengumpulkan kekayaan-kekayaan negara-negara Arab, kumpulkan pakar-pakar untuk menghasilkan satu teknologi khas yang telah dilakukan oleh umat Islam sendiri, yang mana ia akan memudahkan urusan umat Islam sesama mereka untuk berinteraksi bukan dalam sesama negara tetapi dengan seluruh negara-negara Islam yang lain untuk mereka memberikan bantuan dan berkongsi apa-apa manfaat dan maslahat sesama mereka. Itu adalah amat mudah jika ia dapat dilakukan. Ya. Ini selaras dengan kita tengok hadis Nabi yang Nabi bersabda bahawasanya Nabi menyebutkan khairukum anfa'hum linnas, sebaik-baik di kalangan kamu bukan sekadar orang yang kuat ibadatnya tapi orang yang paling banyak boleh memberi manfaat kepada orang lain. Jadi lagi besar manfaat kita, jadi lagi besar kita punya ganjaran jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kemudian saya nak balik semula kepada soalan. Kita tak nafikan bila wujudnya teknologi ini dia ada pro and cons. Dia semua benda yang Allah ciptakan dia mesti ada positifnya dan juga ada di sana dari sudut kelemahan dan negatifnya. Contohnya kalau dulu saya perasan juga Ustaz, kalau dulu ayah-ayah kita dulu nombor-nombor telefon semua dia hafal dalam kepala dia. Tapi kita sekarang yang sampai peringkat ada orang nombor telefon sendiri pun dia tak hafal. Sebab terlalu bergantung kepada teknologi. Ya. Bila hilang handphone dia nak kontak siapa-siapa pun dia tak hafal. Itu dia sudut satu perkara yang negatifnya. Yang keduanya kita tengok juga kesan bila wujudnya apps ni. Jadi banyak apps yang telah disalahgunakan. Banyak apps, sebab tu saya tengok bila orang Islam tak mendepani isu teknologi, terutamanya dari sudut IT. Kerana sekarang ni anak muda-mudi remaja, mereka lebih minat kepada apps yang bersifat entertainment. Tapi bila orang Islam tak menjadi kehadapan dalam bab ini, banyak apps-apps yang tak bermanfaat telah diwujudkan. Jadi di situlah orang-orang Islam yang akan menjadi pengguna yang terbesar. Itu dari satu sudut bila bukan orang Islam yang mencipta akan kemudahan-kemudahan teknologi tersebut, kesan dia akan jadi begitu. Jadi umat Islam akan terbantut, sedangkan antara maqasid syarak adalah menjaga akal. Dan Islam anti kepada apa-apa bentuk game atau entertainment yang membantutkan akal, bersifat bergantung pada nasib, dan juga yang melahirkan keganasan. Kita tengok banyak anak-anak muda yang main game-game yang ganas dan membentuk karakter akhlak mereka kepada keganasan. Kita tengok kejadian di New Zealand pada tahun lepas pun, pada bulan 3, yang mana dia bunuh orang Islam tu macam dia buat macam mana dia main game. Ya. Dan kita tak nafikan benda-benda ini pun ada hidden dia punya hidden dia punya hidden agenda dia di sebalik daripada tujuan dia membuat sesuatu entertainment, game dan seumpama dengannya. Sebab tu saya tengok apa keperluan untuk kita mendepani cabaran-cabaran ini dari sudut akidah. Saya sebut secara mudah terlebih dahulu kesan-kesan di sudut akidah.
Pertama, mudah tersebarnya ajaran sesat. Kerana kita sekarang ni dunia tanpa sempadan. Semua orang boleh akses mana-mana info ilmu yang dia nak kutip, dia boleh kutip. Tanpa dia tahu siapa empunya blogger itu. Blogger tu siapa? Siapa background orang yang tulis tu? Maklumat tu sumber dia sahih atau tidak sahih? Hadis palsu ke ataupun tidak? Jadi zaman sekarang orang bila terlalu nak mudah, dia main, orang kata apa, main kutip saja. Dia main tangkap muat saja, ya. Ini sangat bahaya. Kerana agama ni dia ada keabsahan dia ada ketulinan dia ada disiplin dia. Jadi sebabkan kesan daripada itu juga ia boleh merosakkan akidah orang Islam sendiri. Kita boleh tengok wujudnya pemikiran idealism, sekular, pluralism, liberalism, sosialis, nasionalis, komunis. Ini semua wujud oleh kerana berkembangnya pemikiran sebegini selaras dengan perkembangan teknologi. Kalau kita perasan, dulu kita tak nampak benda-benda ni wujud. Tetapi sekarang ni orang bebas memberikan idea-idea dia, yang mana memang Nabi dah sebut dalam hadis 1400 tahun dulu pun memang Nabi dah kata dah, bila munculnya beberapa 6 perkara ini, kamu perlu menjadi diri kamu dan berpegang pada agama kamu. Antaranya ijabur ra'yi binafsih, orang yang merasakan dirinya adalah berbangga dengan kebolehannya sehingga dia nak buat dia punya agama dia sendiri. Dan kita tengok banyak peningkatan ajaran sesat, ya, dan kesan-kesan kepada akidah orang mengaku Tuhan, orang mengaku Nabi, orang ambil kesempatan atas nama agama dan seumpama dengannya. Saya sebut dulu kesan negatif dia secara ringkas. Dari sudut syariat juga kita tengok misalnya banyaknya unsur-unsur perkara bid'ah dalam akidah, perkara bid'ah dalam agama yang tak wujud telah diwujudkan, ya. Benda ini juga kesan yang sangat besar. Macam kita tengok ada orang buat Kaabah sendiri, ada orang buat cara solat sendiri, ada orang kata solat dia 2 waktu saja. Ini kesan-kesan yang kita boleh tengoklah. Yang mana followers dia akan ada. Kok mana pun mesti akan ada. Sebab Allah Ta'ala ciptakan, kalau ada orang seru yang baik, ada juga pengikutnya. Kalau yang kejahatan pun ada juga pengikut dia. Ya. Kemudian kita tengok kesan menyalah tafsir agama. Bebas dalam menafsirkan agama. Mengikut hawa nafsu. Menolak sumber rujukan Quran ataupun hadis, qiyas, ijma' dan sebagainya. Ini wujud. Dia akan wujud kesan dia. Kemudian kita tengok orang mengutip sumber-sumber agama tanpa tabayun. Dan juga yang mana Nabi sebut antara tanda-tanda kiamat, yaltamisul ilma indal asaghir. Tak akan berlaku kiamat sehinggalah orang akan mengutip ilmu daripada asaghir, budak-budak ingusan. Maknanya orang yang tak tahu latar dia tu pakar atau tidak pakar. Dia nampak dia secara luarannya macam pakar tapi sebenarnya tidak, ya. Pakar kelentong barangkali, ya. Jadi benda ini impak negatifnya, saya sebut impak negatifnya dulu. Dari sudut akhlak kita tengok hari ini akhlak di Facebook, orang bebas menghina, cela, maki, fitnah, mengumpat, mengaibkan orang, melanggani perkara-perkara yang lucah dan sebagainya. Ini sangat-sangat menakutkan. Sampai kita tengok kadang-kala dari sudut aspek negatifnya adalah lebih dominan daripada aspek positifnya. Ini kenapa? Disebabkan kerana sebelum kita nak menguruskan teknologi ini, kita belum menguruskan rohani kita. Sebab itu, teknologi dia berkait rapat dengan pengurusan jasmani. Sebelum kita nak urus jasmani kita, sebab teknologi dia memudahkan aspek jasmani kita. Sebelum kita nak menguruskan jasmani, saya boleh katakan teknologi ni umpama alat. Alat macam pisau. Pisau dicipta oleh tuan punya pisau untuk memotong buah, memotong daging, memotong sayur-sayuran. Itu manfaat untuk kita. Tetapi bila kita membeli pisau, kita jahil tentang apa objektif dibuatnya pisau tu. Kita akan guna pisau tu bunuh orang, cederakan orang dan seumpama dengannya. Jadi sebab itu pokok pangkalnya sebelum kita nak menghadapi pengurusan dari sudut aspek luaran jasmani, kita perlu memantapkan diri kita dari sudut aspek dalaman kerohanian terlebih dahulu. So yang pertama, sebelum kita nak menghadapi ledakan teknologi, umat Islam perlu menjadi umat yang utuh dan kukuh iman dan ketauhidannya kepada Allah. Perlu jelas akidah dia. Perlu mendalami ilmu akidah dengan begitu mantap dan jitu. Jadi mereka barulah apa-apa saja cabaran, pemikiran yang cuba merosakkan akidah mereka
mereka dapat mendepaninya dengan begitu mudah sekali dan mereka tahu di mana garis larangan mereka, di mana sempadan mereka, di mana tempat mereka boleh kompromi, di mana tempat mereka tidak boleh kompromi, kerana asas lakum dinukum waliyadin yang mereka telah faham secara jelas di dalam akidah mereka. Itu sangat penting. Sebab itu saya kata perlunya orang Islam hari ini gunakan teknologi ini untuk memahamkan masyarakat umat Islam tentang akidah. Ini sangat penting. Kerana Nabi dah amat bimbang benda ni 1400 tahun dulu. Nabi kata yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Nabi dah kata dah, umatku nanti datang satu zaman, pagi dia Islam, petang dia kafir. Pagi esok dia Islam balik, nanti petangnya dia kafir balik. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sebab dia boleh jual dia punya nilai agama dan akidahnya macam dia beli barang sahaja. Sebab itu penting penekanan isu akidah sangat-sangat utama kepada generasi umat Islam pada hari ini. Yang keduanya, maknanya mereka nak utuh akidah, mereka kena utuh di sudut sumber agama itu sendiri. Quran, sunnah, ijma', qiyas dan juga kisah-kisah sahabat dan sebagainya. Kemudian mereka juga perlu diutuhkan, dikukuhkan di sudut pengetahuan ilmu yang bersifat komprehensif, meluas. Dia tak boleh belajar ilmu secara selektif. Jadi dia kena belajar ilmu itu secara kolektif, secara menyeluruh, holistik, supaya mereka mendepani ilmu cabaran teknologi ini dari sudut mana pun mereka ada ilmu yang meluas, baik ilmu dari sudut ukhrawi, ilmu fiqh, ilmu syariat dan sebagainya, ataupun ilmu duniawi. Dan juga yang penting juga yang saya rasa untuk sebagai protection kepada mereka juga adalah mereka perlu mempelajari ilmu itu mengikut manhaj dan metodologi. Sebab kita sekarang ni bila duduk zaman teknologi, semua orang nak cepat. Nak belajar, nak jadi alim semua nak cepat. Mana boleh? Imam Syafi'i dah kata dah, lan tanalal ilma, kamu tak dapat ilmu antaranya tulis zaman. Perlu tempoh masa yang panjang, perlu guru yang ramai, perlu ada didikan. Jadi kalau kita nak bergantung pada teknologi saja sebagai guru kita, jadi kita akan tafsir dan olah agama mengikut kita, kefahaman kita. Jadi ini juga sangat bahaya. Jadi saya rasa perlukan kepada guru, perlukan kepada metod manhaj pembelajaran yang betul dan disiplin yang tidak lari daripada salafus salih ataupun ulama-ulama yang mu'tabar. Dan yang terakhir, kita juga perlu memenuhi nilai-nilai akhlak yang begitu baik di dalam jati diri orang Muslim, sebab kita tak nak orang Islam terkenal dari sudut ilmunya, bercakap-cakap di laman maya, tetapi buruk akhlaknya. Sebab mengingatkan saya kata-kata Imam Malik rahimahullah. Imam Malik kata, jika kamu melihat orang yang menyampaikan kebenaran dengan kata-kata yang buruk, ketahuilah sesungguhnya dia telah menutup pintu kebenaran itu. Jadi saya rasa nilai-nilai akhlak pun perlu diwaspadai, perlu dibentuk melalui penekunan kita dedahkan melalui teknologi ini, contoh-contoh akhlak. Sebab saya rasa banyak masyarakat umat Islam hari ini mereka tak kenal tokoh-tokoh Islam yang berwibawa, yang boleh mereka jadikan ikon ataupun uswah dan qudwah, terutamanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin dan sebagainya. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Jadi saya rumusannya, gejala-gejala yang mendepani kita dalam era teknologi baru ini kena dihadapani juga dengan teknologi yang memberi manfaat kepada orang Islam. Teknologi sendiri kena menangkis teknologi yang negatif ini, dan teknologi yang memberi manfaat kepada orang Islam ini kena datang daripada ajaran dan juga titik tolak pemahaman daripada ilmu, akidah dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dapat menterjemahkan ilmu itu dalam bentuk perisian komputer, dalam bentuk apps yang dan juga teknologi-teknologi yang canggih untuk menangkis segala anasir yang tidak diingini. Baik, setuju Ustaz. Bila kita cakap pasal IR 4.0 ini, dia menyebabkan satu benda yang tak ada jadi ada Ustaz. Macam magic. Macam magic kan? Ya. Contohnya, dulu orang mimpikan kerja di rumah. Kan? Tapi tertunggu-tunggu bila lah boleh kerja di rumah, bila dia kerja di rumah. Tiba-tiba bila datangnya COVID-19 dan juga ketika itu seiring dengan kemajuan penggunaan IT dan juga internet, tiba-tiba bekerja di rumah itu menjadi satu realiti, macam magic. Dalam tempoh tak sampai 2-3 bulan,
hampir seluruh dunia orang bekerja di rumah. Jadi magic. Jadi sama juga Ustaz, kita boleh lihat banyak keperluan kehidupan dan juga ibadat orang Islam ini boleh di quote unquote magickan. Boleh dimagickan. Contoh tak contoh. Sekarang ni kalau kita ada persoalan tentang makanan ni halal ke ataupun haram. Kan gelatin ni boleh terima ke tak boleh terima. Kita kena rujuk dekat JAKIM, kena buka, itu makan masa. Yang saya idamkan ialah satu hari nanti ada app daripada smartphone kita je Ustaz. Daripada smartphone kita ni app tu, dia scan dekat makanan Jadi tu. barcode kan? Kod. Ini bukan kat barcode, barcode tu boleh tipu. Ini pada makanan tu. Scan pada makanan tu, terus dia boleh kira molekul-molekul ataupun enzim-enzim yang berkaitan dengan benda yang halal ini dan boleh cerita ini halal ataupun haram. Ataupun kalau kita tengah berpuasa ini, ada banyak perkara-perkara yang membatalkan puasa, dengan makan satu alat tu sendiri boleh beritahu yang kita sedang mendekati perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Magic lah, magic. Ini di era AR 4.0. Jadi Ustaz, cuba Ustaz kembangkan lagi, apa lagi agaknya maslahat muslimat ummah Islam ini yang boleh kita fikir dan kita renungkan untuk ke depan ini, yang boleh membuatkan kehidupan kita jadi lebih mudah untuk kita mendepani cabaran sebagai dalam kehidupan kita ni, untuk kita lebih mudah lagi untuk beramal ibadah, untuk kita lebih mudah lagi untuk menuntut ilmu, supaya kita perlu fikir lagi benda-benda yang ni, sebab benda-benda itu ada penangkis-penangkis dia. So apa lagi keperluan dan maslahat lain Ustaz yang perlu direnungkan oleh umat Islam bila mendepani teknologi ini? Okey, baik. Betul sebab itu kalau kita nak mendepani cabaran daripada teknologi ini, kita juga perlu berada di dalam ruang lingkup teknologi itu juga untuk kita merawat dia. Sebab kalau orang sakit kencing manis, dia kena makan ubat kencing manis, dia tak boleh makan ubat darah tinggi, tidak daftar penyakit baru. Okey, baik. Pertama sekali kita lihat, saya tengok betul lah hikmahnya kesedaran masyarakat bila berlaku COVID-19 ni sebenarnya sangat banyak sekali. Dulu banyak yang tak terjangka, yang pengetahuan mereka tentang solat Jumaat boleh ke tak boleh, nak sembahyang Zuhur, contoh dah musim PKP ni nak sembahyang Zuhur kena tunggu khutbah dulu ke, sedangkan khutbah tak ada. So dia lebih membuka ruang kepada masyarakat untuk berfikir dan mereka mencari penyelesaian dan cuba mendapatkan penyelesaian melalui jalan yang sewajarnya. Dan saya rasa antara benda yang amat penting juga untuk kita memanfaatkan melalui ledakan 4.0 teknologi pada hari ini, saya pada aspek ibadat, aspek ibadat macam saya tengok amat kurang pengetahuan dan kesedaran masyarakat tentang solat di dalam kenderaan. Saya rasa banyak lagi masyarakat yang tak tahu cara melaksanakan ibadat salat di dalam kenderaan. Jadi contoh mereka nak buat ibadat sunat ke, ibadat wajib ke. Jadi saya rasa kalau boleh wujudkan satu apps yang menjadi panduan kepada mereka untuk mereka melaksanakan ibadat, macam apps untuk kiblat tu dah ada, dah baguslah. Tapi apps untuk panduan untuk mereka tata cara solat bagi orang sakit. Orang masih confused bab sakit dengan semayang di atas kenderaan ni pun masih orang tidak melakukannya. Banyak orang kata apa, tak semayang kan, qada balik dan sebagainya. Okey, baik. Itu satu hal. Nombor dua, saya rasa contoh sekarang ni, sejak berlaku COVID-19, zakat fitrah tidak ada setengah-setengah negeri, dia tidak lagi dibayar dengan secara kita bertemu dengan amil, tapi dibayar secara online. Jadi saya rasa apa mungkin di satu masa akan datang, saya rasa kenapa kalau boleh kita wujudkan sistem zakat ni macam sistem cukai. Kalau cukai kita boleh masukkan berapa, nanti dia akan keluar, dia calculate kan berapa jumlah yang kita kena potong dan sebagainya. Jadi saya rasa nak memudahkan orang, sebab sekarang ni saya tengok masjid-masjid mereka kehilangan dana Jumaat, masjid surau. So masa inilah sebenarnya kita nak manfaatkan teknologi supaya kita boleh wujudkan satu teknologi yang mudah. Sebab memang AJK boleh share nombor akaun. Okey, siapa nak buat sedekah, infak pada masjid, ini nombor akaun. Tapi bukan semua orang hafal nak kena tengok nombor akaun satu-satu. Susah. Kenapa tak setiap masjid mewujudkan ada satu apps yang mana mereka tak perlu type nombor akaun, mereka tekan saja berapa jumlah,
maka duit itu akan terus disalurkan kepada masjid yang dimaksudkan itu. Dan yang sudah berdaftar di bawah apps tu yang telah dikawal selia oleh pihak kerajaan negeri atau kerajaan pusat, pemantauan dia dari sudut nak jaga daripada berlakunya penyelewengan dan sebagainya. Jadi saya rasa itu lebih memudahkan encourage orang untuk bersedekah di mana-mana sahaja. Dulu orang buat lori zakat fitrah bergerak. Saya rasa sekarang tak payah lori dah. Lori pun kena keluar kos juga. Nak isi minyak dan sebagainya. Okey, mungkin juga kita boleh tengok satu hari nanti, dulu kita ingat lagi orang buat tawaf pakai kursi roda. Sekarang ni dia dah ada apa tu Ustaz, motor tu kan. Kita dah boleh sewa motor tu, skuter tu, kita dah boleh buat tawaf dengan begitu mudah. Memang ada orang kata, Ustaz, kita nak rasa berjalan kaki tu penat kan, betul. Tetapi kalau orang tu fikir kalau saya jalan kaki, malaslah sakit kaki, malaslah ulang buat umrah. Dengan naik skuter tu merajinkan dia buat umrah. Apa masalah dia? Bagi saya kan, walaupun kita tak nafikan yang afdalnya begitu, tapi bagi orang yang nak repeat jalan kaki itu bukan semua orang mampu, ya. Wujudkan peluang kemudahan itu dari sudut aspek ibadat, misalan contohnya, aspek ibadat misalan contoh. Tapi kalau daripada aspek yang lebih luas, contohnya saya rasa macam kuliah. Saya rasa banyak orang-orang kerja ni bukan mereka tak nak datang masjid, mendengar kuliah. Mereka balik jam pun dah isyak kan. Balik isyak nak singgah masjid pun orang kuliah pun dah habis, orang dah sembahyang isyak lah kan. Jadi mereka bukan tak nak, mereka peluang nak pergi pun weekend saja, ya. Jadi di sinilah peluang untuk kita wujudkan yang mana setiap ahli karya, contoh dia boleh klik macam Zoom kan. Dia boleh klik dekat link tu secara automatis, semua karya yang berdaftar dia akan dapat link tu secara automatis. Dan siri-siri kuliah tu dia boleh tengok balik, playback balik mana-mana yang dia tertinggal, dan dia boleh ikuti sambil dia driving. Jadi dia tak terlepas daripada mendapat peluang untuk menghadiri majlis ilmu walaupun tidak secara makani tetapi secara zamani, secara waktu dan masa. Jadi kat situ mereka ada peluang untuk menimba ilmu juga dalam kesuntukan masa yang mereka ada. Contoh dari aspek lain pula yang boleh kita tengok yang lebih luas, misalan contohnya pada hari ini umpamanya kita tengok keperluan kita nak melakukan sedekah, ya. Melakukan sedekah ni kita nak melakukan infak, kadang-kadang setiap orang dia tak ada maklumat yang jelas tentang orang-orang susah yang berada di sekitar kawasan mereka itu. Jadi kenapa tidak kita wujudkan misalan contoh macam satu aplikasi yang menghubungkan kita dengan pihak Baitul Mal atau pihak zakat untuk kita kenal siapakah golongan-golongan asnaf yang boleh kita ambil senarai namanya dalam kalangan ruang ahli karya kita. Kalaupun mereka tak mencukupi, mungkin mereka dapat dia zakat tapi tak mencukupi, jadi kita boleh mewujudkan dana bulanan khas untuk meringankan bebanan mereka. Dan satu aspek yang saya tertarik zaman Umar ibn Abdul Aziz, beliau memerintah 2 tahun, tak lama. Tetapi zaman beliau lah yang Nabi sebut zaman yang tafidul mal, yang mana harta melimpah ruah sampai tidak ada orang yang hendak menerima zakat. Ini hampir mustahil kerana setiap zaman mesti ada orang wujud orang miskin. Tetapi apa yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz yang juga saya rasa penting, kita cuba wujudkan satu apps untuk membantu mana-mana pihak-pihak syarikat-syarikat yang besar yang bila mereka perlukan pekerja sama ada tetap ataupun sambilan ataupun kontrak, mereka boleh masukkan dalam satu apps yang mana apps itu boleh didaftar oleh semua rakyat-rakyat di Malaysia ini yang mereka boleh melihat setiap hari keperluan peluang pekerjaan yang boleh diwujudkan untuk meringankan perbelanjaan kehidupan seharian. Memang saya tak nafikan ada, tapi mereka kena masuk dalam job street. Jadi orang kena cari. Dia agak sulit di situ dan dia tak jelas apa bidang. Yang saya rasa setiap kali mahasiswa graduate, dia masuk dalam satu app, apa qualification dia, apa dia punya bahagian dia, apa kepakaran dia, pelajaran, dia tekan klik kat situ saja, dia akan dimasukkan, ini gambaran saya lah, dia dimasukkan dalam
daftar pada setiap syarikat, dalam sistem semua syarikat. So syarikat tinggal ambil nama-nama ni semua, panggil untuk temu duga dan secara selektifnya pilih. Ya. Jadi itu memudahkan. Jadi tak perlulah nak kena tanya, lepas tu nak kena tunggu berapa hari pula nak cari orang yang berminat dan sebagainya, dan kadang-kadang ramai orang yang tak tahu. Jadi saya rasa ini yang Umar bin Abdul Aziz buat. Dia tak mampu nak mengikis kemiskinan dengan melalui duit zakat, tapi dia mewujudkan peluang kerja. Bila masing-masing bekerja, orang yang bekerja itu dah tak perlu menerima zakat kerana dia sudah menjadi pengeluar zakat, orang yang membayar zakat. Jadi saya rasa benda-benda yang macam ni yang lebih membantu ekonomi dari sudut faktor ekonomi, dan juga yang saya rasa mungkin yang boleh membantu dari sudut apa kita panggil yang akhlak sekarang ni, saya rasa yang sangat-sangat penting tentang masalah civic, yang saya rasa belum cukup penerangannya di dalam penggunaan teknologi hari ini. Adalah sebahagian-sebahagian itu di kaca TV, adalah selingan iklan-iklan dan sebagainya, tetapi saya rasa belum begitu cukup kesedaran ini yang perlu kita tekankan. Misalnya contoh yang pengalaman saya masa pergi Jepun dulu, saya makan-makan, lepas tu saya tak jumpa tong sampah. Saya tak jumpa tong sampah. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena simpan. Pasal kalau kita buang, kita kena denda. Kita kena denda. Sebab apa? Dan denda tu boleh dibayar secara online. Kerana ada kamera tertutup, dan juga ada orang yang melaporkan hal ini melalui ada apps aduan khas dia. Ini menunjukkan caknanya dalam memberi kesedaran dari sudut fizik ini juga sangat penting. Memang saya tak nafikan kita ada talian khas untuk masalah itu dan masalah ini, masalah sosial lah. Tetapi talian itu pun tidak mencukupi kerana kesibukan. Talian ni orang call sibuk. Tapi kalau kita wujudkan satu sistem apps, aplikasi yang boleh orang hantarkan maklumat dan maklumat itu boleh disimpan secara rekodnya, itu saya rasa lebih mudah. Kalau nak bercakap telefon ni, satu cakap lama, orang lain pun nak call lagi kan. Nak perlukan pekerja yang begitu ramai. Yang saya teringat Ustaz, dulu saya ingat kita banyak, kalau kita bayar tol, kita banyak pekerja-pekerja tol kan. Pekerja tol tu, so kos nak bayar gaji tu banyak. Tapi sekarang kita tengok semuanya self service. Semuanya kita cakap dengan robot je sekarang ni. Top up pun pakai robot, tak pakai orang lah. Dan saya rasa di situ juga yalah, dari satu sudut peluang pekerjaan tu hilang lah kan. Cuma mungkin kita boleh wujudkan dari satu sudut yang lain. Pekerja-pekerja itu mungkin boleh diuruskan melalui kerja yang dari sudut yang lebih berbeza lah, yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ustaz bagi banyak contoh tadi Ustaz. Contoh tu menyebabkan adanya satu pengkalan data di mana rangkaian-rangkaian tu kita boleh integrasikan jadi mudah jadi satu. Kesemua ni sebenarnya adalah asas kepada era 1440 di mana asasnya bertitik tolak kepada 3 Ustaz. 3A iaitu analytics, iaitu data-data yang banyak semua ini dianalisa dan membentuk satu maklumat yang memberikan memberi pandu arah dan petunjuk. Analytics, A yang pertama. A yang kedua adalah penggunaan komputer, algoritma, di mana dia membuatkan perkiraan itu, akhirnya dia akan buat keputusan dan akhir sekali adalah tindakan dalam bentuk artificial intelligence. 3A ni Ustaz. Dan yang Ustaz sebut tadi tu, dia walaupun tak sebut 3A itu, tapi itulah dia. Jadi 3A ini adalah sumber ilmu yang baru yang kena dihadapi dan didepani oleh 2 generasi Ustaz. Jadi saya nak gabung 2 soalan kepada satu sebab masa tidak mengizinkan lagi ni. 2 soalan. Ada 2 generasi sekarang ini. Satu ialah generasi yang muda di zaman persekolahan, masih lagi bekerja dan di pertengahan 30-an dan juga 40-an. Dan mereka ini sepatutnya sangat dinamik dan sangat ke depan dalam penggunaan teknologi ini. Dan mereka ini kalau mereka sangat rapat dengan gadget-gadget ni, sangat rapat dengan mesin dan robot. Generasi kedua ni pula adalah generasi yang otai Ustaz. Yang dah 50 lebih, 60 lebih, yang melihat teknologi ini sebagai satu yang asing, satu yang tidak boleh, dia rasa bukan generasi dia.
bagaimana kedua generasi yang berlainan fokus dan tumpuan ini nak digemblengkan agar ianya membawa umat lebih maju ke depan dalam teknologi. Yang kita tak nak ialah anak-anak muda lemas dengan teknologi ini dengan kelalaian sebab tidak dipandu. Dan yang kedua, kita tak nak golongan yang senior ni pula mengabaikan potensi generasi muda ni. Apa contoh yang kita boleh ambil daripada sahabat-sahabat yang lalu, daripada ilmuwan-ilmuwan Islam yang lampau, di mana kedua generasi ini bergabung jalin, dan untuk zaman kita sekarang ini, IR 4.0 lah Ustaz. Sekarang ni, dalam budaya kerja dekat banyak tempat, ini dipanggil generation gap Ustaz. Okay, generation gap, dan generation gap ini menyebabkan banyak berlaku pergeseran dalam organisasi. Dan bagaimana Islam melihat ini agar ianya dibawa rapat, dan kita boleh maju ke depan ke era IR 4.0 ni. Silakan Ustaz. Okey, baik. Ini mengingatkan saya tentang kata-kata yang diungkapkan oleh Dr. Mustafa Sibai yang mana beliau menyebutkan, iaitu kita nak mencapai satu kejayaan diperlukan hikmatus syuyukh wa hamasatis syabab. Iaitu kita perlukan kebijaksanaan pengalaman daripada orang-orang lama, dan kita perlukan daya semangat daripada sifat progresif dan juga sifat kreativiti yang ada daripada golongan muda ini, sebab mereka hidup di zaman mereka. Sebab itu ada satu kata-kata yang disandarkan kepada Ali bin Abi Talib yang menyebutkan bahawasanya didiklah anak-anak kamu selaras dengan zaman mereka. Jangan kamu didik mereka berdasarkan pada zaman kamu. Jika tidak, kamu sedang membawa mereka ke belakang, bukan ke hadapan. Ini satu perkara yang penting juga saya rasa. Saya memanglah saya tengok juga warga-warga yang lama ni mereka agak kurang yakin dengan teknologi. Mereka takut ditipu dan sebagainya. Mereka lebih konservatif dan berhati-hati. Sedangkan yang muda ni mereka terlalu agresif sampai kadang-kadang ada yang tertipu. Jadi kita dalam konsep Islam, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah menjadikan kita umat yang pertengahan. Wa khairul umuri awsatuha. Dan sebaik-baik urusan itu adalah yang kita nak mementingkan soal keseimbangan di antara sifat berhati-hati orang lama dengan pengalaman mereka, dan juga kita nak ambil di sudut yang positifnya, iaitu sifat suka berdaya saing dan mengejar periringan zaman yang ada pada anak-anak muda. Jadi kita nak kombinasikan di antara dua elemen ini untuk memacu ledakan IR 4.0 ini supaya ia lebih berjalan dalam keadaan yang lebih selamat dan berpaksikan kepada panduan syariat. Okey, kalau kita tengok contoh-contoh yang dulu, contoh yang saya nak tengok bagaimana Rasulullah SAW dalam awal dakwah Nabi sebut sendiri yang menggerakkan dakwah Nabi ini banyak orang muda. Bahkan kita tengok dalam Quran ada disebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Allah memuji golongan Ashabul Kahfi. Dan kita tengok kat sini bagaimana anak-anak muda ini daripada kalangan 7 pemuda Ashabul Kahfi, salah seorang daripada mereka yang memberikan idea yang mana mereka takut ni, nak lari mana ni kalau kita baca dalam tafsir. Mereka sedang memikirkan kat mana mereka nak bersembunyi. Jadi ada sebahagian daripada mereka yang tua, yang berpengalaman menyatakan kita pergi berselindung, kita pergi bersembunyi di gua. Kita pergi bersembunyi di gua. Kerana gua yang terpencil, yang terasing ini akan menjadi salah satu daripada tempat kubu kita untuk kita menyembunyikan diri kita daripada kejahatan. Di sini menunjukkan pengalaman itu juga penting. Kerana ia juga memandu kita belajar untuk mengawal kita agar kita tidak orang kata apa, terpesong ataupun terlalu mengikut arus teknologi dalam keadaan yang melalaikan. Macam mana dia ambil pandangan yang tua itu untuk pergi duduk di dalam gua tadi. Baik, itu satu perkara. Contoh yang kedua kita boleh tengok umpamanya di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an melakukan perubahan pentadbiran dan juga struktur kerajaan yang begitu besar. Kerana Sayyidina Umar pun memerintah begitu lama, tetapi yang menariknya bukan soal memerintah lama itu. Kadang ada orang buat perintah lama tapi tak ada perubahan. Tetapi kerana Sayyidina Umar membawa masuk golongan ahli majlis syuranya, mewujudkan sistem syura dan membawa masuk golongan-golongan muda. Kerana nak
Kerana mereka ni lebih agak kreatif, agak berfikiran yang berbeza. Walaupun kita tak nafikan yang golongan lama pun ada yang berfikiran yang hebat. Tetapi kerana mereka lebih nampak zaman mereka itu. Jadi Sayyidina Umar bawa masuk Abdullah ibn Abbas, dan bawa masuk tokoh-tokoh macam Mu'adz ibn Jabal dan sebagainya. Dan di situlah Sayyidina Umar melakukan penyaringan, melakukan keputusan yang diputuskan melalui dua ilmu input daripada golongan dewasa dan juga daripada golongan muda. Ya. Sebab itu kita tengok di zaman Sayyidina Umar terlalu banyak sumbangan sistem pengurusan wilayah, adanya takwim, baitul mal, menghidupkan sistem pertanian dan juga kehakiman dan seumpama dengannya. Ini juga hasil daripada dua input tersebut. Contoh lain yang saya boleh ambil juga, misalan contoh macam kita tengok kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kita tengok macam mana raja tu orang tua. Raja Rayyan ibn Walid ni dia seorang ketua yang berpengalaman. Tetapi dalam menguruskan tentang soal yang berkait dengan masalah ekonomi kemarau yang menimpa 7 tahun, dia tak ada ilmu yang khusus dalam bab itu. Ya, kreativiti di sudut itu. Dia hanya kata bercucuk tanam, kemudian hasil gandum tu kita simpan. Nabi Yusuf kata tak boleh. Kalau kita cucuk tanam, kita ambil gandum tu, kita keluarkan daripada tunas dia, kita simpan, dia akan rosak, dimakan oleh ulat. Jadi kita perlukan satu teknologi semasa yang belum wujud di Mesir pada ketika itu, bagaimana nak memastikan ketahanan gandum itu dapat bertahan lama daripada expired date-nya, agar ia dapat memberi kecukupan kelangsungan hidup kita dalam 7 tahun kemarau itu. Jadi di situlah Nabi Yusuf yang merupakan orang muda pada ketika itu telah pun mengumpul idea bersama dengan pembesar-pembesar di zamannya. Tapi baginda menerajuinya, baginda mewujudkan sistem terusan air supaya semua air di zaman 7 tahun yang maju ni, yang subuh ni, dapat air itu dapat sampai kepada semua tanah di Mesir supaya semua tanah boleh dijadikan tanaman. Bukan asalnya tanaman tu raja kata tanam di sekitar Sungai Nil saja sebab dekat dengan air, senang nak siram. Tapi Nabi Yusuf kata buat apa tanah itu mana cukup. Kita nak bagikan semua tanah ni boleh dijadikan tempat tanaman. Dan hasilnya disimpan dalam tunas dan disimpan dalam satu gedung khazain yang dibuat daripada batu yang sejuk untuk memberi ketahanan lama kepada simpanan gandum itu tadi dan yang seumpama dengannya. Banyak lagi lah contoh macam misalan saya ada selitkan di sini macam Sultan Al-Fatih, Sultan Muhammad Murad Al-Fatih, yang mana macam mana beliau anak muda yang juga telah bermesyuarat dengan panglima-panglima perangnya yang lebih veteran daripada zaman ayahnya lagi, dan akhirnya beliau telah berjaya membina satu antara sebab kemenangan dia dapat menakluki kota Konstantinopel adalah kerana mereka berjaya membina satu meriam yang berjaya ditembak melalui jarak yang begitu jauh. Kerana mereka nak masuk dalam kawasan itu adalah amat sulit sekali. Ya. Tapi semangat dia tu. Asalnya orang tua kata, kita dah banyak kali dah zaman Sayyidina Muawiyah lagi nak kepung tak dapat. Kita tak ada. Dia kata, tak. Kita kena fikir sesuatu. Mana ada tak ada benda yang tak ada jalannya. Allah bagi ilham untuk beliau masuk melalui serangan mencipta meriam yang boleh sampai kepada jarak yang begitu jauh, ya. Dan banyak lagi lah kisah-kisah yang boleh kita kongsikan, macam kita tengok umpamanya dekat sini umpamanya macam Khandaq, perang Khandaq Ustaz, macam Salman Al-Farisi, dia muda lagi, bahkan mu'allaf baru masuk Islam pun. Tetapi Nabi mengambil pendapat dia. Nabi kata, wahai Salman, bercakaplah. Kita sekarang dikepung ni. Musyrikin akan kepung kita. Ada tak kamu pengalaman ketika kamu berada dalam kerajaan Parsi dulu? Maka dia kata, ya Rasulullah, kunna idza husirna khandaqna. Kami ni kalau kami dikepung, kami akan buat parit. Nabi tak kata, yang mu'alaf duduk diam. Yang baru masuk Islam, jangan cakap banyak. Tak ada pengalaman. Ni veteran semua belaka yang pernah masuk pergi perang ni. Nabi tak menafikan sumbangan bagi setiap.
saya minta beginilah, kombinasi ni akan tercapai jika yang tua tidak merendahkan yang muda. Jangan menutup ruang kebolehan anak-anak muda. Bahkan kita beri kepercayaan pada mereka, cuma kita guide mereka supaya mereka tak lalai di dalam mencapai hasrat impian mereka itu. Ya. Yang saya tengok hari ni kadang-kadang ayah-ayah pun, kau tak payahlah nak pelik-pelik sangat jadi macam ni, nak reka ke tu. Jangan, kau tak payah buat benda ni semua, mengaut. Kita menutup ruang tu untuk mereka mencapai cita-cita. Ya. Dan kepada yang muda pula, jangan mereka ini terlalu orang kata memerdekakan diri, membebaskan diri mereka daripada mengambil pengalaman daripada golongan orang-orang tua yang sebagai penasihat, advisor mereka supaya mereka dapat mengembeling tenaga secara bersama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Hampir sejam kita ke udara Ustaz. Rasanya banyak lagi benda kita nak bincang ni. Banyak lagi contoh-contoh yang kita nak kupas. Sebab tajuk Banyak ni tak sempat sebut. dia jauh ke depan. Dia tajuk ni bawa jauh kita ke depan. Tapi secara rumusannya Ustaz, pertemuan kita pada hari ini, pertama ialah kita lihat bahawa Islam tidak menghalang ledakan teknologi ini. Padahal Islam bersama-sama kerana ledakan teknologi ini untuk kemaslahatan dan keperluan kehidupan kita sebagai orang Islam. Tapi yang keduanya, kita kena ada mekanisme untuk menyaring anasir-anasir atau gejala-gejala yang akan mencacatkan akidah, syariat dan juga peradaban dan juga akhlak kita. Kemudian dengan bertiga ialah berkaitan dengan kita kena ada satu kelompok pasukan daripada orang Islam sendiri yang memikirkan masalah orang Islam. Takkanlah, saya ingat lagi masa mula-mula apps bacaan Al-Quran daripada smartphone tu, mula-mula dulu apps tu dibina, dicipta oleh bukan Muslim. Yang nak bacanya kita sebagai Muslim, tapi yang buatnya non-Muslim. Takkanlah benda yang paling basic dalam kehidupan orang Islam pun kena mengharap kepada mereka bukan Islam. Kitalah sepatutnya yang jauh ke depan untuk keperluan kita. Kemudian bila cakap pasal kepimpinan pula, ada gabung jalin antara yang senior dengan yang junior. Jadi rumusannya Ustaz, untuk ke depan ni, saya lihat untuk ke depan ni ialah negara, institusi pendidikan, even keluarga kena melihat beberapa sudut untuk mendepani IR 40. Pertama Ustaz, IR 40 perlukan dana dan pelaburan. Ya, betul. Ya, R&D. Itu paling penting. IR 40 ni kena ada R&D dan R&D ni kena ada pelaburan. Jadi pelaburan daripada aspek negara, daripada pendidikan dan juga daripada aspek keluarga. Untuk memberikan buku-buku dan juga pendedahan yang baru kepada anak-anak mereka. Kemudian dari segi pendidikan yang terarah dalam dua cabang ini. Jangan cuma sending kepada teknologi tapi meninggalkan Islami. Kita nakkan mereka bersungguh-sungguh dalam duniawi tapi juga dikawal selia dengan ilmu Islam, akidahnya, syariat dan juga akhlaknya. Dan yang ketiga ialah dari segi pendidikan dan juga pendekatan yang kita lakukan, kepimpinan yang kita ada sekarang ini supaya selalu bermesyuarat dan memberikan pendedahan. Kepimpinan yang sehingga kena berikan pendedahan dan kepercayaan seperti yang saya sebut tadi tu. InsyaAllah kalau ini dapat jalankan, negara mempunyai dana yang cukup untuk R&D, kita ada tim yang mempunyai ilmu dan juga akidah yang mantap untuk memikirkan idea-idea yang baru untuk kemaslahatan kita, dan juga kita ada kepimpinan yang sama-sama mendorong untuk ke depan. Dan insya-Allah kalau kita dapat bersama-sama menggembling tenaga ke arah itu, insya-Allah IR 4.0 ini adalah satu manfaat yang besar pada kita, dan kita bukan lagi menjadi umat pengguna, kita menunggu-nunggu, kita menjadi umat pereka cipta. Kita mau jadi umat pereka cipta, bukan lagi umat pengguna. Kita tidak lagi mau berbangga sebagai pengguna version terbaru smartphone. Kita tak nak jadi pengguna yang terlampau berbangga menggunakan kereta yang paling canggih. Kita sepatutnya sekarang ini berpindah ke era baru di mana berbangga sebagai pereka cipta alat-alat perisian dan juga aplikasi-aplikasi yang beri manfaat bukan sahaja kepada Muslim tetapi juga kepada yang non-Muslim. Terima kasih. Saya teringat kata Dr. Yusof Qaradawi, dia kata orang Arab boleh beli kereta yang berjuta-juta nilainya, tapi nak buat basikal pun mereka tak boleh buat. Tak boleh buat. Allah, sedih. Memang sedih Ustaz. Jazakumullah khairan jazak. Insya-Allah panjang umur dan rezeki. Kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Insya-Allah. Saya doakan Ustaz terus sehat dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyebarkan ilmu-ilmu Islam dalam membentuk akidah, syariat dan juga akhlak di kalangan masyarakat kita. Semoga Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesihatan dan juga istiqamah dalam mengharungi di penghujung sakit-baki Ramadan di tahun ini. Semoga Allah menerima segala amal kebajikan kita dan memberikan kita ketakwaan
sampai keluar bulan Ramadan nanti insya-Allah, hinggalah kita bertemu Ramadan akan datang dalam suasana yang kita impikan, dapat berjemaah tarawih bersama, dapat iftar bersama pada tahun akan datang dengan suasana yang lebih ceria, dengan suasana yang lebih mengasyikkan sebagai Muslim dan juga sebagai berjemaah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah apa kesilapan kita kepada Allah supaya ianya dimaafkan dan diberikan kemampuan, diberikan keberkatan dan juga manfaat pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.